Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh Mahdawi radhiyallahu an situ. Bermula ilmu yang memberi manfaat itu, ilmu yang mengheningkan qalbi, mana ilmu yang membersihkan akan hati daripada segala syawagil, benda-benda yang boleh membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana al-ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat, yang membuahkan akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan hati dia semakin dekat dengan Tuhannya. Itu di antara makna ilmu nafi'. Itu disebut oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, beberapa sifat-sifat ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat ialah ilmu yang apabila kita mencarinya makin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nafi' ma yazidu fi khawfihi min Allah. Yang pertama, kita cari ilmu tu menambahkan ma barang yazidu fi khawfika min Allah taala, ilmu yang menambahkan gerun dan takut kita kepada Allah taala. Waktu sifat ulama disebut dalam Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah taala di kalangan ulama. Mana Allah kaitkan ulama, sifat dia ialah gerun dengan Tuhan, khasyah. Maka daripada ayat ini ulama buat satu kaedah, man lam yakhshallah falaisa bi'alimin. Barang siapa yang tidak gerun dengan Tuhan itu bukan orang alim, walaupun dia boleh membaca beribu kitab sekalipun. Dia nakkan ilmu qalbi, itu yang paling besar ni, iaitu al-ilmu nafi' ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala, barang yang makin menambahkan gerun kamu dengan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi uyubin nafsik. Lagi kita belajar, makin kita nampak, batin hati kita nampak uyubin nafsik, kesilapan kita, keaiban kita. Kalau kita belajar mungkin nampak kita hebat, kita handal, itu bukan ilmu nafi'. Walaupun dia dibaca jadi ialah ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, tapi ilmu tu tak masuk ke dalam, hanya sedap menunjukkan kehebatan dia, ya, bukan dia pergi ke Tuhan. Terjaga. Sebab tu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan gerun, kemudian menambahkan dalam batin hati kita uyubin nafsi, nampak kesilapan kita, kejauhan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, wa yazidu fi ma'rifatik min ibadati rabbik azza wa jalla. Mana ilmu nafi' memberi manfaat, ilmu yang menambahkan makrifat kita dengan ibadat akan Allah Ta'ala. Bermula daripada zahir, fiqah kita kena syarat rukun, cantik dibuat kendak sebagaimana dikendak oleh Rasulullah SAW. Dan begitu juga makna batin qalbi dia, makna dia mengetahui akan cara-cara ibadah yang betul, zahir dan batin dia. Tiga. Dan yang keempatnya, wa yuqallilu min raghbatika fid dunya, maknanya menambahkan, mengurangkan dalam batin hati dia akan hubbud dunia. Lagi dia belajar, dia akan nampak sifat. Tapi kalau dia belajar makin teruk, rambat, itu lain cerita dah. 4. Ya. Yang kelima, menambahkan wa yazidu fi raghbatika fil akhirah, menambahkan semangat dia kepada akhirat dengan amalan dia membuat sungguh. Yang keenam, wa yaftahu basiratak bi afati a'malik, dan ilmu manfaat itu makna ilmu yang membuka batin hati kamu dengan afati a'malika, dengan penyakit-penyakit amal kita yang menyebabkan hatta tahtariza minha, sehingga kita dapat memelihara kalbi kita daripada penyakit-penyakit dalaman yang merosakkan hubungan dengan Ta'ala. Dan yang ketujuh dia, wa li'uka,
dia membuka bagi engkau ala makaidus syayatin wa wururihi. Ilmu yang kita belajar ni makin terbuka jelas terang tipu daya syaitan dalam memerangkap manusia. Iaitu mana 7 didedahkan oleh Imam Ghazali. Ilmu nafi' menambahkan takut gerun kamu kepada Tuhan. Yang kedua, menambahkan pada mata hati kita, basirah kita akan keaiban diri kita. Dan yang ketiga, menambahkan marifat dengan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan keempat, mengurangkan gemar kita kepada dunia, maknanya dia makin bersifat zuhud. Dan kelima, yang telah menambahkan gemar kita pada menyiapkan bekalan akhirat. Dan dibukakan basirah mata hati kita dengan segala penyakit amalan yang merosakkan sehingga kita dapat memelihara. Dan ketujuhnya, dibukakan bagi kita akan makaidus syayatin, tipu daya syaitan yang sentiasa memerangkap manusia dalam mengerjakan amal saleh. Jadi antara 7 yang didedahkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Dan banyak lagi tarif-tarif yang lain yang dibuat oleh ulama berdasarkan semua kepada nas-nas Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Syekh Abdul Ali Al-Mahdawi. Bahawa ilmu manfaat itu mengheningkan kalbi dan zuhud dalam dunia, lebih kurang sama takrif. Dan barang yang menghampirkan kepada syurga dan menjauhkan daripada neraka. Mana dengan ilmu yang tercari tadi makin dekat dia kepada syurga, mana kepada amalan yang membawa kepada syurga. Itu maksud. Dan menjauhkan kita lagi pada amalan yang membawa kepada neraka. Dan yang menakutkan kepada Allah, menambahkan takut gerun dan mengharapkan dalamnya, dan mengetahui pada segala kebinasaan diri dan pada segala kebajikannya. Pada semua dia tahu benda bermanfaat dan benda yang mudarat. Dan kata Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ali At-Tirmizi Al-Hakim radhiyallahu an, bermula ilmu yang memberi manfaat itu, itulah ilmu yang telah diperolehi dalam hati. Mana ilmu yang keluar daripada qalbi dia, bukan sekadar di lisan dia. Dan didapat demikian itu bahawa nur, nur itu apabila telah terbit dalam hati, maknanya bila datang ilmu tu menambahkan nur, mana pancaran nur dalam qalbi dia, yang bawa dia beri terang perjalanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau bertambah ilmu tak bertambah petunjuk, tu bahaya. Man izdadan ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dah. Barang siapa bertambah ilmu tapi tak bertambah petunjuk untuk mendekat diri kepada Tuhan, maka dia tak bertambah, hakikat dia makin jauh. Ini maknanya jauh dalam ibadat, benda yang amat bimbang oleh para salihin, para awliya. Sebab jauh dalam maksiat semua orang senang kenal. Dia berjudi, dia minum arak, dia mengenal. Tapi kalau dia terjauh dalam ibadat, ini dia terjauh dalam ilmu. Sebab tu nampak ilmu ni selalu banyak memberi pesanan, membetulkan qasad dan niat kita supaya betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kesan dia akan di ujung tadi, di awal dan di ujung. Di awal Rasulullah sebut apa? Man talabal ilma liyumariya bi subha aw liyasfa wujuhan nas ilai falyatabawwa maq'adahu minan nar. Pada siapa yang menuntut ilmu kena apa? Nak bermegah-megah dengan orang, atau nak memalingkan muka manusia kepada dia supaya dia masyhur, dia terkenal, dibangga-banggakan, maka sediakan tempat duduk dia dalam api neraka Jahannam. Itu pesanan Rasulullah SAW di awal lagi. Dan di akhir dia akan jadi nampak lagi jelas. Al-alim inkaran al-ilmu. Orang alim tu bila dia mencari ilmu tu, kena wajhullah haba kulli syai, wa iza arada an yuksa bil kunus haba min kulli syai. Al-alim iza arada bi ilmihi wajh Allah. Bila mula-mula dia belajar tu semata-mata kerana Allah, maka telah beri karamah kepada dia. Habahu min kulli syai. Habahu
takut akan dia kullu syai', tiap-tiap satu gerun, mana ada haibah. Musuh Islam pun takut kepada ulama-ulama yang betul-betul ikhlas. Dia bercakap kerana Allah, dia tak kira apa kan. Dia tak pandang orang, tak pandang apa. Sebaliknya kalau dia menuntut ilmu tadi, ya, semata-mata untuk liyuksira bihil kunus, menghimpun mata benda harta-harta dunia, maka habahu min kulli syai', Tuhan pusingkan dia takut dekat orang. Dia ulama tapi nak cakap tengok orang, nak cakap tu kena tapis-tapis gitu kan. Jadi kalau orang marah gini-gini orang kata ni, kita bercakap jangan Tuhan marah, orang nak marah pergi pasal dia. Ya, orang tak nak terima tunjuk pandai dia. Kita akan cari dia, ya, kita cari redha Tuhan, bukan cari redha makhluk. Sampaikan apa yang dia sampaikan. Dah petunjuk bukan daripada kita, semua daripada Allah SWT. Ya, Tuhan tak tanya kenapa tak ikut, Tuhan tanya kepada sampai tidak. Kalau kita dah sampaikan dengan jelas dengan betul, dah, ya, makna alaina bil qiraah wa 'ala Allah bil futuh. Atas kita turun cerita, ya, yang membuka bukan kita, ya, membuka hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ada banyak pesanan-pesanan Rasulullah SAW dalam berhubung dengan masalah ilmu, supaya bila dicantik di awal kerana Allah, maka insya-Allah dia akan membuahkan, maknanya natijah yang besar di akhirat. Allah. Itu kata Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ali At-Tirmizi Al-Hakim radhiyallahu anhu. Bermula ilmu yang memberi manfaat itu ilmu yang telah diperolehi dalam hati. Mana ilmu itu bukan sekadar di lidah, dia terjun betul di qalbi, mengubah kedudukan dia sampai di dekat dengan Tuhan. Dan dapat demikian tu bahawa nur itu apabila ia telah terbit dalam hati, ya, innan nura iza dakhala al-qalb, dalam hadis tadi kan, nur bila masuk dalam hati, nur ilmu, nur ibadat, nur ma'rifah, maka dapatlah pekerjaan itu baik dan jahat. Mana dia akan kenal mana buruk, mana baik. Dan jatuhlah dengan demikian itu berbayang-bayang di dalam hatinya, yakni rupa segala pekerjaan terang maksudnya. Maka dikerjakannya yang baik dan dijauhkan yang jahat. Jadi dah terang, senang kita berjalan kan. Bila lampu terang, senang kita berjalan. Tapi kalau lampu dia malap, kalau dia padam, habis teruk. Maka demikian itulah ilmu yang memberi manfaat daripada cahaya hati. Dan kata Malik rahimallahu ta'ala, tiada ilmu itu dengan banyak riwayah. Ya, bukan dia kata ilmu sebenar tu banyak riwayat, kitab ni baca ni, itu bagus kalau ada, tapi bukan cukup sekadar itu maknanya, ya. Hanya saja ilmu itulah nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala akan dia dalam kalbi. Mana dia bila belajar, dalam kesan hati dia tu ada perubahan, daripada jauh rasa dekat, daripada gelap rasa terang dah, ya, daripada payah nak ingat Tuhan, dah kenal, makin terang dia dengan Tuhan. Itu dia panggil cahaya nur, cahaya ilmu tu. Kalau sebelum belajar dengan dalam belajar supu tak ada apa perubahan, itu tak ada nur tu. Sifat ilmu tu ada, nur tu tidak dapat. Itu mungkin ada masalah, ya, sebab dia mengambil cara tak betul, ya, dia mengambil tidak ada persiapan cantik kalbi dia untuk menyambut, ya. Dia untuk ilmu buat apa? Saja-saja je, masa kosong kita pergi je lah. Daripada duduk rumah, daripada tak ada masa ni, macam tu tak masuk pun. Kalau akan masuk kanan, keluar kiri. Ya, pertama untuk ilmu semata-mata untuk mencari keredaan Tuhan, untuk merapatkan diri kepada Ta'ala, untuk lagi terang memandang kebesaran dan keagungan Allah. Abang dia masuk, kalau tidak sedap dengar kanan, keluar kiri. Lepas tu kena taste cawan habis tu. Ya, tu dengar lagi internet. Dia belajar sebab apa? Dah tak ada kerja apa, kosong-kosong masa kita penuh je lah, kan. Bukan membesarkan akan ilmu antara dengan sungguh, maka tak masuk kan. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ya, tu. Dan kata Ibnu Wahbin, telah diceritakan menuntut ilmu kepada Imam Malik bin Anas, maka katanya bahawasanya menuntut ilmu itu sebaiknya jikalau sah niat. Mana kita
untuk ilmu mesti niat tu diperbetulkan sungguh, ya. Sebab tiada satu semua dengan innamal a'malu binniyat, ya. Sah amal tu dengan niat dia. Telah hadis ini hadis sahih dibuat kaedah oleh ulama. Kerana Imam Al-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair disebut yang pertama sekali tu, dia letakkan al-qaidatul ula al-umur bimaqasidiha. Kaedah yang pertama ialah apa? Segala urusan kita bergantung kepada kasad dan niat. Bila niat dia cantik, insya-Allah benda yang baik akan mengeluarkan hasil yang baik. Tapi kalau dia niat lain, maka dia akan rosak di belakang. Itu kata Ibnu Wahbin telah diceritakan menuntut ilmu kepada Malik bin Anas, maka katanya bahawasanya menuntut ilmu itu sebaiknya dikala sah niat dia, ya. Kata in talabal ilma, ya, la hasan in sahat fihi an-niyah. Dia akan jadi elok bila sah niat dia. Dan tetapi tilik olehmu apa yang tetap akan dikau daripada ketika subuh hingga kepada ketika petang, dan daripada ketika petang hingga kepada ketika subuh, maka tiada memberi bekas atasnya sesuatu, ya. Jadi kita tengok daripada subuh ke petang, petang ke subuh balik, kesan daripada ilmu tu apa ni? Ada tak memberikan perubahan dalam qalbi kita? Kalau kita ada sama je, jaga terbahaya je, ya. Dia macam semayang juga kan, ibadat. Man lam tanha salatu anil fasha'il munkar lam yazdad illa mudah. Barang siapa yang sembahyang dan kiaslah ibadat lain, ilmu pun ibadat dia, tidak menambahkan dekat qalbi dia ke Tuhan, maka dia tidak bertambah melainkan jauh, ya. Jauh dalam ibadat berpunca daripada besar dia apa? Dia telah qasad. Hati dia tadi tidak betul dijaga dengan betul menghadap dan mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi dia ulama hikayat nama dia. Bukan ulama ahli marifat, ulama hikayat. Ya, dia boleh hikayat, berjam boleh ceramah, ya. Kitab diingat habis semua, popa sedap bunyi, tapi kalbi dia tak pergi ke Tuhan. Sebab apa? Kalbi dia tidak bersih. Tu. Sebab sekadar ilmu tak cukup sebenarnya. An-nasu halikun illa al-alimun wa al-alimun halikun illa al-amilun wa al-alimun halikun illa al-mukhlisun. Manusia itu semua binasa melainkan orang yang berilmu. Yang berilmu tu binasa melainkan yang beramal. Beramal dia binasa melainkan bersih niat dia betul kerana Tuhan. Jadi tiga kena diadun, al-ilmu, al-amal wal ikhlas, baru dia cantik, ya. Itu perbahasan dia panjang lagi lah. Kemudian tambih, satu peringatan, kata setengah orang yang kamil marifat dia dengan Tuhan, bahawasanya ilmu fiqh itu amun dalam umum, am dalam pada yang umum. Kerana bahawasanya maksudnya mendirikan tanda agama. Ilmu fiqh ada bahan luar, ya, cara-cara kita beribadat, cara luar, bermula daripada bab taharah sampai ujung di iqamah daulah Islamiah, menegakkan sebuah negara Islam. Semua ada siap dalam tu. 4 robok ada tu. Bab ibadat, ya, bab munakahat, bab muamalat, dan akhirnya bab jinayat. Ya, sebab manusia dia tak duduk jakun di riba, dia duduk masyarakat. Ya, bila dia nak ibadat, dia kena tahu robok ibadat, kena belajar. Dan bila dia bermasyarakat ramai, dia kena buat muamalah, dia nak kira bicara, berurusan antara orang lain, perniagaan, sistem ekonomi, macam semua Islam ajar, ya. Kemudian dia tidak duduk seorang, dia nak bertemankan suami isteri, maka bab munakahat dia ajaran Islam. Dan bila dah ramai berkembang biak manusia ni, bukannya Nabi kadang-kadang bergaduh, kan? Maka bab jinayat ada siap. Islam dah atur semua kali. Itu bab zahir, tanda tu. Dan menzahirkan kalam, ya. Dan ilmu tasawuf khas dalam khusus membincangkan benda yang tersemat dalam qalbi, tempat pitilikan Allah Subhanahu Wa Taala, pengukuran itu. Kerana bahawasanya muamalah, mana
berurusan antara hamba dan Tuhan. Hablum minallah, ya, ini ilmu tasawuf punya peranan. Hablum minan nas, itu ilmu fiqh punya peranan. Jadi Islam dari dua, ya, hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah. Hubungan dengan Allah yang paling besar kali, kemuncak dia apa? Itu dalam. Itu dia panggil ilmu tasawuf, membincangkan akan perjalanan dalaman dia. Sebab Tuhan tak tengok luar gitu, dia tengok dalam. Tengok maksud apa? Tengok untuk menilai keputusan tu maksudnya. Bukan makna mereka tak payah belajar tu apa pun tak faham kan. Itu semua dari dia pula ke ilmu zahir wal batin. Tapi last kali kemuncak terakhir, sama ada terima atau reject atau dalam. Bersih dia terima, kalau rosak je habis tolak. Allah. Dan daripada di sanalah sah engkar orang yang fakir atau orang sufi, dan tiada akas, ya. Itu dia. Dan lazim merujuk tasawuf bagi fiqh dalam segala ahkam dan segala haqaiq, dan tiada sah memadai dengan dia. Nak rujuk hukum kena hukum zahir, kena fiqh, tapi sekadar dia tak boleh, ada lagi dalam tu, kena bersih, ya. Mana dan sah ia, tapi tiada lain, tiada memadai dengan dia saja. Maknanya rangkaian 3 ilmu paling kurang itulah, sebagaimana kita maklum. Membetulkan akidah atau ilmu usuluddin, ilmu tauhid, kita panggil fiqhul akbar. Membetulkan amalan zahir, itu ilmu fiqh. Semua berdasarkan sumber daripada Quran dan hadis-hadis sahih. Dan kemuncak sekali dapat tilik dalaman. Kalau nak nilai betul lah kita buat, kena dia atau ada simpangan yang lain. Itu ilmu sir, ilmu tasawuf. Dan telah sah memadai dengan dia, tiada lainnya. Dan tiada memadai tasawuf, tiada dengan fiqh. Man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaka. Siapa bertasawuf tak ada fiqh, dia menuju jadi kafir, zindik, dan bahaya. Dia ngaji tasawuf, dia fiqh tak nak ngaji, itu semua penyakit. Lepas tu semayang lintang pukang, syarat rukun pun tak reti, ya. Bahaya pun tak kenal, cerita hakikat tinggi. Ya. Itu satu tipuan syaitan kena jadi. Sebaliknya pula, wa man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Siapa yang mengaji ilmu zahir, ilmu fiqh, itu empat mazhab alim, ilmu tasawuf dia mengaji, maka jadi fasik, rosak. Qalbi dia akan jadi rosak. Kita yang mengaji ilmu tasawuf pun nak ejah bukan payah, bukan senang. Dan apatah lagi kalau kita ambil tahu langsung, dia pun tak kenal kerosakan dalaman yang membawa kemusnahan amal itu sendiri. Wa man jama'a bainahuma, siapa yang menghimpunkan dua ni, iaitu zahir dan batin, ilmu fiqh dan tasawuf dihimpun, faqad tahaqqaqa, maka barulah dia mantap, ya. Kemantapan duduk daripada adunan dua. Bila dibersihkan dua, sebab Quran suruh dua sekali bersihkan. Wazaru zahiral ismi wa batinah. Wazaru bermakna watruku, hendaklah kamu apa? Tanggalkan, buangkan, bersihkan daripada dosa yang zahir dan yang batin, dua sekali, baru dicantik. Sebab kita insan ada dua unsur, jismani dan ruhani. Ya Allah. Dan kena ilah kata mereka itu, jadilah makna olehmu fakih yang sufi. Fakih mana apa dia? Alim ilmu fiqh, kemudian sufi. Dan jangan kamu jadi orang sufi fakih. Dia sufi kemudian fakih, itu terlebih sempurna daripada fakih sufi, ya. Jadi kena fakih baru dia sufi. Mana tapi kena jalan sekali. Apabila setengah tu dia silap faham, mata ngaji PK dulu, dah habis PK, habis bila nak habis ngaji PK? Ya, PK ni lautan tak bertepi, ya, mana jalan sekali. Yang kita ada dua sayap, zahiran wa batinan. Sebab tu nak masuk dalam syurga Allah Ta'ala, dia kena bersih, sama ada syurga di dunia atau syurga di akhirat. Syurga di dunia apa? Jannatul Ma'rifah, ya, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Tuhan dia dua syurga, ya. Di akhirat maklum, di dunia itulah Jannatul Ma'rifah. Maka nak masuk dua ni dia kena bersih. 3 perkara dia ada kebersihan.
ya, al-Islam nazif wa tanazzahu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam adalah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan, sebab tidak dibenar ke syurga melainkan orang yang bersih. Mana bersih akidah, itu peranan ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Bersih dalam amalan supaya tidak terjebak dengan bid'atun dalalah, bid'ah yang sesat. Ada pun bid'ah ada banyak lagi, ada yang mandubah ada dan sebagainya yang bawa sesat. Arti ilmu fiqh kami peranan dengan hadiah-hadiah bahasa Al-Quran dan hadiah yang sahih. Dan bersih dalaman ialah dengan ilmu sir atau ilmu ihsanuddin atau ilmu tasawuf, banyak nama dia. Dia tiga-tiga tu bila bersih, baru dia maknanya dibenarkan untuk menjejakkan kaki dalam riyadul jannah. Dan apabila telah sah ini dan telah tetap ia dan mantap kemas, maka dia kata tiba-tiba khairul ilmi ma kana al khasya' ma'hu. Khairul ilmi, sebaik-baik ilmu tu barang yang telah ada ya takut serta dengan dia. Khairul ilmi ma kana al khasya', kegerunan kalbi tu ma'ahu ai ma'al ilmi, mana ilmu dia sentiasa bergabung dengan kegerunan hati dia dengan Allah Ta'ala. Maka ilmu ini memberi manfaat, ya. Habis. Kerana bahawasanya takut itu hanya saja jadi ia daripada mengetahui, ya, bahawa takut gerun tu asyatu inama tansha' anil ilmi bisifatihil haqqi subhanahu wa ta'ala. Maknanya jadi kegerunan tu daripada mengetahui akan sifat Allah Ta'ala, ya. Mana mungkin seorang tu ada perasaan takut kalau dia tak kenal. Dia duduk di bandar, tak pernah dengar nama ular tedung misalnya. Kalau kita bawa dalam hutan, ular tedung bangun nak patuk, dia lari kan? Dia lari. Dia tengok ular, wah ni apa benda belang-belang. Bukan kata tahu, nama pun tak pernah tengok. Takkan lari. Ular pun patuk, dia habis terus. Setelah dia masuk ke dalam hutan, jumpa harimau. Harimau mengaung kuat mana pun dia saja. Sebab sepanjang hidup dia tak pernah kenal lah harimau. Nama harimau pun tak pernah dengar. Sebab dia tak tahu. Bila tak tahu, dia akan membawa tak ada perasaan. Gerun, kasih, semua dia tercabang daripada apa? Al-ilmu. Dia kenal. Bila kenal, dia tahu bahawa dia datang. Gerun ataupun kasih, buat jalan kedua tu je lah. Kegerunan dengan dia dan kasih dengan dia. Jalal wal jamal. Maka di sini untuk menghasilkan khasyah gerun, itulah dengan apa? Mengetahui pada sifat Allah Ta'ala. Mengetahui banyak peringkat dengan ilmu, dengan zauq, ya, dan seterusnya. Dan ilmu itu mulia dengan sebab mulia maklum, ya. Mana mulianya ilmu tadi dengan sebab mulianya maklum. Maklum benda yang diketahui, ya. Jadi yang kita ketahui siapa sini? Zat Tuhan, sifat Tuhan paling mulia. Jadi ilmu tu ilmu mulia. Mana ilmu yang berkait dengan sifat dia, ilmu yang berkait dengan Tuhan dia sendiri, itu besar. Maka tiap-tiap ilmu yang tiada mempusakai ia akan takut dan membaikkan amal. Andai belajar tak ada perubahan, gerun dengan Tuhan tiap kalbi saja, tak ada apa. Kemudian amal pun tak ada minat untuk memperkemaskan, dan sentiasa murakabah pun tak ada, dan menyalahi nafsu pun tak ada, dan syahwat ikut nafsu dan syahwat dia, ya, dan lazat, maka tiada dah memberi manfaat. Maknanya kita belajar kena ada benda tu. Lazat dengan Tuhan makin dekat, dan nafsu makin terjarak jauh dengan dia, dan dia selalu murakabah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu manfaat, ya. Dan itu yang berlindung daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam minta berlindung daripada ilmu yang sedemikian, ilmu yang tidak membawa gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang dipanggil ilmu tidak nafi, min ilmin la yanfa, ilmu yang tidak memberi manfaat, yang tidak menghasilkan kegerunan qalbi dia dengan Tuhan. Maka sabdanya lagi, akan aku berlindung aku
Aku akan berlindung pada Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Maka ilmu memberi manfaat tadi apa? Itu sifat tadi 7. Yang menambah kegerunan hati dia dengan Tuhan, kan? Menambahkan dia mengenal akan tipu daya syaitan, ya, dan menambah dia kasih kepada Ta'ala, dan memadamkan, ya, maknanya kegemaran daripada makhluk, mana bawa sifat zuhud dengan Tuhan. Itu di antara ilmu-ilmu yang memberi manfaat, ya, makin dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adalah sebaik-baik ilmu tu barang yang melazim wujudnya itu takut. Sebaik-baik ilmu kita belajar, makin bertambah gerun qalbi dia dengan Tuhan. Kerana bahawasanya Allah SWT telah memuji atas segala ulama dengan demikian itu, dengan firman-Nya yang maha tinggi, innama yakhshallah min ibadihi ulama, senya yang takut akan Allah pada hamba-Nya ialah segala ulama. Makna yang takut kepada Ta'ala ialah ulama. Ulama mana? Mana ulama yang ada dalam kalbi dia gerun. Kalau ulama yang dalam kalbi tak ada gerun dengan Tuhan, disebabkan niat dia tidak betul dalam menghasilkan ilmu, maka dia jadi apa dia? Orang paling jahat yang lebih ditakut oleh Nabi pada Dajjal. Ya. Nabi lebih takut daripada Dajjal ialah ulama usuk, ulama yang jahat. Sebab orang akan pandu kat dia sebab nama dia ulama, dia ada ilmu. Tapi oleh kerana dalam kalbi dia tadi dah rosak, enjin dah rosak, jadi bawa kat lain. Digunakan ilmu tu untuk kepentingan peribadi, dunia dan sebagainya. Maka itu ulama-ulama jahat yang ni jangan dipakai. Yang Nabi tak mengizinkan kita mengikut akan dia. Dan di antara sebab ulama jadi sedemikian ialah 2 perkara di antara disebut dalam hadis. Pertama, Nabi sebut pangkat dia tu, al-ulama umana ur-rusul. Ulama ni dia pemegang amanah nabi-nabi dan rasul-rasul. Jawatan dia besar kan? Ya, jawatan besar tu, pemegang amanah. Sumber ilmu, kita nak faham Quran hadis boleh pegang aja. Hendaklah kita berpegang dengan Quran dan hadis. Ambil pegang Quran, dipegang sampai mati macam tu. Berpegang maknanya kita beramal. Bila nak beramal kena mengetahui. Bila nak mengetahui, siapa dia tak beritahu kat kita? Ya. Maknanya para ulama pewaris Nabi. Sebab tu dia letakkan dia umana ur-rusul, pemegang amanah nabi-nabi rasul-rasul. Macam Imam Syafi'i kita kan. Ya, hebat-hebat. Imam Junaid Al-Baghdadi, ulama besar-besar tu lah. Dan kita ni lebih kampung tak ada apa kan. Tolong ajuk-ajuk cakap dia je. Ya, tu ulama besar yang mengistimbat hukum besar, pemegang umana. Tapi Nabi letakkan dia tu dengan syarat, dia jangan terkena 2 racun. Kalau kena racun ni habis, wasak title ulama dia habis. Ya, malam yukhalitu sultan wa yudakhilud dunya. Fa iza khalatu sultan wa dakhalud dunya faqad khanu ar-rusulah fahzaruhum. Selama dia tidak, kalau bahasa kita apa, dijadikan alat bagi pemimpin yang zalim. Jadi ilmu kan, jadi pemimpin yang jahat ni yang gunakan dia. Ya, buat tak betul suruh dia angguk kan. Suruh dia angguk, yes manjang habis. Orang jadi sesat dengan sebab dia. Satu. Yang kedua, wa idakhil dunia, masuk dalam kepala dia maddiyah, fahaman kebendaan. Dia ukur benda dengan benda. Dia sendiri jadi rosak. Padahal ilmu dia ada bukan begitu. Kita beramal dengan ilmu dia. Maka dia kena 2 penyakit ini. Nabi labelkan dia apa? Faqad khanu ar-rusulah, itulah pengkhianat bagi nabi-nabi dan rasul-rasul. Oh, bukan kecil anak. Dia khianat kepada nabi dan rasul. Fahzaruhum, maka naklah kamu takut, tinggalkan dia. Jangan pakai ucapan dia, jangan pakai kenyataan dia, menyesatkan kamu bila sudah ada keracunan. Ya, bahawa ulama yang sebenarnya ulama yang mana raja datang ke dia, bukan dia datang menghadap. Ya, raja yang baik, raja yang menziarahi para ulama, mengambil nasihat dan ilmu. Ya, ulama yang jahat, ulama yang mengampu. Ampusana wa ampusini. Dia mengampu sana, mengampu sini, nak projek sana kan. Apa jaga dia anggur jadi ulama bebal lagi. Ni banyak ni. Ni ulama syaitan tadi. Sebab tu Imam Ghazali bahas tajuk ulama dia ada 2. Ulama dunia dengan ulama akhirah. Bahas panjang dalam ihya, sifat dan sebagainya. Ya. Sebab tu kalau dia jujur betul, Masya Allah. Kalau dia jujur betul, Masya Allah. Angkat tu umana ur-rusul, pemegang amanah
bukan amanah raya kan ni. Amanah Nabi dan Rasul, bukan kecil anak yang besar. Diaku oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau dia khianat, dia boom, jatuh habis. Ya. Dia tinggi naik sedap, tapi kalau jatuh parah. Dia naik pokok 100 kaki, wah sedap pula, besar pun nampak. Kalau dia lepas tangan berdesu ke bawah. Ya, silap kepala dulu habis jalan, silap habis kolu terus. Itu maknanya pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat dia apa yang besar tadi, gerun, khasyah terkena dia. Gerun dia dengar Ta'ala. Betul Imam Fudil bin Iyad, masya-Allah, nama dia wali besar. Satu ketiga Sultan pergi ziarah sebi pada ulama. Ya, nak tengok kan pandangan-pandangan. Maka semua yang diberi hadiah tu, wah seronok. Kata Sultan tu tak boleh pakai. Kita pergi rumah Fudil bin Iyad. Ya, bila ketuk je pintu rumah Fudil bin Iyad, dia kata, "Manain, siapa kamu di luar?" Dia kata, "Aku adalah Amirul Mukminin." Tu dia kunci pintu. Dia padamkan api. Kita kalau Sultan datang, wah bentang pemandangan dia merah, dan dia tahu Sultan datang, dia padamkan api rumah dia. Dia tiupnya api, dia padam. Puas Sultan merayu, "Fudil, bukalah pintu." Syekh Fudil bukalah pintu, dia diam. Ya, dah lama masuklah dia kata. Kita macam, oh tunggu datang, bukan main lagi. Kalau boleh dia perlu jilat kawan. Ni jadi ulama penjilat banyak kan. Tu semua tak boleh pakai. Semua ulama terkejut masuk longkang. Ya. Sebab dalam kalbi dia yang besar makhluk bukan Tuhan. Ilmu dia duduk kat lisan, bukan di kalbi. Ya, semua tak boleh pakai. Banyak lambat. Ulama penjilat. Allah. Habis dia kata, "Apa tuan aku nak?" Dia kata, "Aku nasihat." Oh, dia start dia lah. Dia beri berudawai kan. Sampai meleleh air mata Sultan nangis. Betul dia punya wazir pengirim dah asyik Fudil dala. Ni pula satu penyamun ni. Orang tengah basuh, dia kata dala jadi dia kata kan. Jadi Fudil pun nak stop itu je lah. Itu betul lama ni. Dia dicari dan dia tidak mengharap apa pun daripada orang. Sebab dalam kalbi dia, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi dia melainkan mana hati dia sentiasa menghadap tawajuh kepada kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Bila dia tawajuh kepada Tuhan dia, yang lain hilang. Kalau hati tak menghadap Tuhan, yang lain masuk. Itu dah ada dua je lah. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfin wahid. Allah Ta'ala tak jadikan dalam jasad anak Adam dua hati, tak ada. Di satu je. Kalau betul menghadap Tuhan, dia lain. Kalau tak menghadap Tuhan, yang lain masuk. Tentu je lah. Ya, sebab tu jaga mutiara besar yang dia berkelayakan untuk sampai ke Tuhan. Apa dia? Al-Qalb, Ar-Ruh, As-Sir, banyak nama dia tu. Ya, itu besar. Dan satu lagi pesanan dia, maka tiap-tiap ilmu yang tiada takut sertanya, mana tidak diiktirankan gerun kepada Tuhan, maka tidak baik dalamnya, akan bawa kerosakan. Maka tiadalah dinamai yang mempunyai dengan alim atas hakikat. Dia panggil alim zahir je lah, bukan alim yang sebenar-benar. Ya. Alim sebenar adalah sifat dia banyak. Itu di antara tadi Quran jelaskan secara umum, yang besar ialah gerun, khasyah kena ada. Ya, man lam yakhshallah falaisa bi'alimin. Barang siapa yang qalbi dia, batin hati tak ada gerun dengan Tuhan, itu bukan orang alim yang sebenarnya. Habis. Kemudian kata Syekh Wasiti radhiyallahu anhu, wallahu a'lam.